Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton saluran Wacana Studio Naratif dalam segmen Tamu Naratif yang pada hari ini kita tidak bersiaran di studio tetapi kita bersiaran di luar kerana kita mempunyai satu kumpulan yang istimewa yang kita akan bawakan untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton di luar kita sedang berada di mana, dengan siapa kita dan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini saya akan nyatakan kemudian. Tetapi sebelum itu kepada penonton-penonton yang sedang menonton rancangan ini, like, komen, share dan subscribe terlebih dahulu saluran YouTube Wacana Studio Naratif. Pada hari ini saya tidak sendirian seperti mana saya katakan tadi. Saya berada di luar, kita berada di luar studio. Kita sedang berada di negeri Sabah di bawah Bayu. Kita bersama dengan sebuah kumpulan yang berada di Kota Belud, iaitu Pertubuhan Wanita Kampung Songsong. Mungkin pertama sekali kalau boleh kita nak minta perkenalkan diri terlebih dahulu secara ringkas, nama dan peranan masing-masing lah di dalam pertubuhan ini. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nadira Muhammad Rifai. Saya adalah pengurus program daripada satu pertubuhan bukan berkeuntungan, Recheck Malaysia. So kami adalah koordinator ataupun solution provider kepada projek di bawah naungan APPJM SDG, di mana projek ini adalah untuk memperkuasakan wanita kampung Songsong, di mana daripada salah satu outcome daripada projek ini adalah pendaftaran pertubuhan secara rasmi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali, terima kasihlah sudi datang di kampung kami sini, Kampung Songsong. Saya Salina Binti Bakri, selaku pengerusi Komuniti Wanita Kampung Songsong. Assalamualaikum, saya Dayang Hamidah Turgani. Saya seorang setiausaha sejalan. Setiausaha kepada pertubuhan ini. Okey. Assalamualaikum, saya Puan Jailan binti Peri, AJK Wanis Kampung Songsong. AJK Wanis Kampung Songsong. Okey, baik Puan, terima kasih. Assalamualaikum, saya Suna binti Karim, selaku timbalan pengerusi Wanis Kampung Songsong. Ya, timbalan pengerusi Wanis. Okey, baik. Itu tadi kita boleh kata itu frontliners lah kepada pertubuhan ni kan, yang pemimpin utama dia. Jadi hari ni sebenarnya itulah bila macam pada saya lah, bila tadi saya dengar pasal sustainable development goal apa semua kan, kita ada kerangka global yang memandu lah untuk isu-isu berkaitan dengan wanita. Kalau kita tengok dalam SDG, perkara yang kelima, matlamat yang kelima ialah gender equality, yang mana kalau kita tengok cara bagaimana kerangka tu nak cuba memperkasakan perempuan atau wanita ni adalah menerusi pertamanya berkenaan dengan ekonomi. Maksudnya nak ada satu kemampuan dalam kalangan wanita ni untuk menjana ekonomi sendiri. Jadi dia boleh berdikari lah. Kemudian yang kedua, menerusi teknologi. Teknologi tu kalau yang macam saya katakan tadi, saya nampak ada belajar sesuatu mungkin boleh diceritakan kemudian. Dan yang ketiga adalah menerusi dasar tu sendiri. Kita nak buat apa-apa, kita perlukan kena ada dasar, kena ada dia punya kerangka lah di pihak kerajaan, baik negeri, baik di peringkat persekutuan. Sebab kalau di Sabah ni sendiri dia ada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah kan, sebab itu mungkin boleh diselit-selitkan lah dalam kita punya sembang-sembang ni. Kemudian untuk mengupas ataupun membicarakan perkara tersebut, saya ada beberapa soalan atau pertanyaan lah nak ditanyakan. Pertamanya, macam mana boleh
terfikir tu nak buat pertubuhan wanita, nak bersama-sama sampai ada satu tempat khusus? Boleh Puan, mungkin Puan boleh mulakan macam mana? Sebenarnya ini permulaan dia macam kami ni yang mama-mama. Sebenarnya kami mau tubuhkan kelab-kelab mama-mama siapa ini? Sebab di kampung ini belum ada satu pun komuniti yang ada. Langsung tidak ada komuniti di sini. Jadi ada Puan Dayang lah sendiri. Waktu kami macam berkumpul ramai-ramai kenduri kan. Cuba kita buat satu kumpulan, dia cakap kumpulan mama-mama untuk kita berkumpul, mama-mama bercerita, mengasihani masalah, berbincang masalah. Okeylah, saya bilang kita try lah buat. Dalam masa yang sama tiba-tiba FPPGM datang sini. Mau macam itu buat survei. Apa yang boleh kami bantu bilangnya. Okey, saya kasih cadangkan, kami di sini belum ada komuniti lagi, terutama komuniti wanita. Belia dan belia pun tidak ada. Jadi itulah kami dapat itu peruntukan untuk menubuhkan itu komuniti wanita lah. Dari situlah kami sampailah sekarang tertubuhnya komuniti ini pertubuhan Wanis. Pertubuhan wanita Kampung Songsong. Yang 3 kampung tadi apa namanya? Kampung. Dalam Kampung Songsong ni dia ada 3 kawasan. Kawasan Songsong, kawasan Meraja dan kawasan Donggoy. Kawasan Donggoy. Ada 3 kawasan. Jadi yang ada hari ini memang adalah daripada ketiga-tiga. Ada. Okey, baik. Macam Puan Suna ini timbalan memang dari kawasan Songsong lah. Kawasan Songsong. Puan Jailan Suna dengan Puan Dayang Hamidah memang dari kawasan Songsong. Puan Jailan ni dari kawasan Donggoy. Saya sendiri dari kawasan Meraja lah. Okey, baik. Okey, maksudnya kesedaran tu mula timbul sebab yelah, biasa kita orang kampung kita ada kenduri lah kan. Kenduri masa kenduri. Sambil-sambil tu sembang-sembang. Itulah itu, kami jarang berjumpa kecuali kalau masa kenduri tu baru sana berkumpul. Itulah time membawang pun singkat kami bilang. Tak dapat habis masa kenduri ini. Saya bilang tidak boleh kita membawang. Paksa bos kita tubuhkanlah kelab-kelab, bilangnya bila-bila kita ada masa kita berjumpa, membawang kita, mengasih bilang orang tu apa masalah, kasih luahan mama-mama. Apa kalau kata ada apa, saya nampak dia ada macam ada satu isu lah. Bila nak buat tu nak selesai, mungkin nak selesaikan apa-apa perkara. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan pada masa tersebut untuk pertubuhan ni? Dari segi ekonomi ke, dari segi nak mendapatkan pendapatan ke? Kami utamakan macam untuk memajukan diri sendiri. Habis ini kebanyakan mama-mama ini tidak ada kerja, di rumah saja jaga anak. Jadi sekurang-kurangnya dia ada pendapatan sendiri dalam membantu suami lah. Biarpun di rumah kami dapat bantu. Macam sekarang ini kerap tangan kami di rumah siap pun boleh kami buat. Okey, baik. Ahli pertubuhan ada berapa ramai? Dalam sekarang ini, buat masa sekarang yang kami ada 2, kami macam kampung punya komuniti kan, belum berdaftar komuniti wanita dalam 40 lebih 50 lebih orang lah. 40 lebih 50 lebih orang. Tapi dalam Wanis kami sudah mencapai dalam 28 orang lah. 28 orang yang sudah berdaftar di Wanis. Maksudnya Wanis memang berdaftar dengan Jabatan Pertubuhan. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Puan. Tadi Puan cakap ada APPGM datang ke sini. Itu menjadi satu dia menjadilah sumber kami yang dorang yang bantu, dorang bagi peruntukan supaya menubuhkan. Yang waktu dorang datang tu banyaklah orang kampung, semua orang kampung dipanggil di Dewan Songsong sana. Dipanggil minta pendapat apa yang ada peruntukan lah untuk buat apa untuk menambahkan ekonomi orang kampung. Jadi ada yang mencadangkan sawah, tapi itulah FPPGM. Alhamdulillah FPPGM pilih kami punya macam cadangan untuk menubuhkan komuniti. Okey, baik. Terpilihlah oleh FPPGM untuk menubuhkan komuniti wanita. Maksudnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah memang kita pun dah ada hari ini pertubuhan macam mana yang diharapkan itulah. Boleh Cik Nadirah ceritakan sedikit macam mana cerita itu bila dalam proses tu? So kami
semasa ada rombongan AKPJM SDG datang ke Kampung Songsong, kami belum lagi terlibat. Kira kami adalah, maksud saya adalah Relief Check Malaysia lah. So rombongan AKPJM SDG yang diketuai oleh Dr. Jain. Dr. Jain adalah sekretariat untuk Sabah lah. So dorang tanya pada orang kampung masa hari itu di Kampung Songsong, tanya apa isu yang boleh dibangkitkan, yang boleh diselesaikan lah. So ada beberapa isu, dan antara isu yang berbangkit atau yang dipilih adalah isu untuk komuniti wanita lah. Sebab kalau dengan adanya komuniti wanita, boleh buat program khusus ataupun apa-apa majlis yang boleh dikoordinat oleh orang sendirilah. So sebenarnya kami ada projek lain lagi di dalam daerah Kota Belud juga, iaitu di Pulau Mentanami, di mana salah satu program kami adalah community development program untuk orang Pulau Mentanami lah. So sana kami buat, kami punya kira stakeholders kami pun adalah wanita. So daripada AKPJM SDG, dorang kontak kami untuk kami bantu, dorang cadangkan kami sebagai solution provider ataupun coordinator di bawah AKPJM SDG lah. So selepas kami sudah bersetuju untuk jadi solution provider, saya pun datang turun berjumpa dengan wanita lah, terutamanya sekali dengan Puan Sarina. Saya tanya apa program ataupun apa isu ataupun apa aktiviti dorang buat daripada peruntukan ini. So kami daripada perbincangan hari itu, kami dapat kira 3 objektif lah. So satu adalah penubuhan satu pusat pembelajaran komuniti. So ini adalah kira pusat yang telah terbuka lah, CLC, Community Learning Center. Kedua adalah untuk membantu dorang dalam memperkasakan ekonomi wanita. So daripada sana kami anjurkan khusus kursus seperti kursus kaf tangan, kursus menjahit yang boleh membantu dorang menjana pendapatan lah. Objektif ketiga adalah untuk mendaftarkan pertubuhan wanita secara rasmi, supaya selepas adanya pertubuhan itu lama-kelamaan dorang sudah mahir, sudah ada local champions di sini, kami boleh identify, dorang boleh bergerak dengan sendirilah. So tidak perlu bantuan, tidak perlu 100% depending dengan bantuan daripada orang. Ya, betul. Maksudnya bila kita dah latih, akhirnya kita berharap mereka ni boleh berdikari lah. So long term kami akan biar dorang run sendirilah. Maksudnya dekat sini, bila Cik Nadirah bagi tahu AKPJM SDG itu sendiri yang juga macam ada peranan di situ, SDG punya kerangka ni saya pun rasa menarik jugalah, sebab boleh nampak terus direct dia punya kesan ataupun dia punya manfaat itulah kepada komuniti. Saya rasa itu dapatan menarik lah bila saya bertanya berkenaan bagaimana pertubuhan ini boleh wujud, ataupun bila ada kesedaran di peringkat komuniti sendiri. Itu pun satu perkara yang sangat menarik sebenarnya, sebab daripada kenduri komuniti sendiri punya aktiviti ada kesedaran, kemudian ada pula AKPJM SDG datang mencari untuk provider, solution provider tadi, jadi menjadi pertubuhan wanita Kampung Songsong yang kita ada pada hari inilah.